Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي واحلل عقدة من لسان يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف حكمة الصيام وفوائد الصيام. Jadi kita sambung pada perbahasan melalui kitab Risalatus Siyami fi Ihkami Wadhaifi Ramadhana, iaitu pada katanya hikmatus siyami wa fawaiduhu wa fawaidus siyami. Ai hadhihi hikmatus siyami wa fawaiduhu wa fawaidus siyami. Bermula ini ialah hikmah puasa dan faedah-faedahnya, faedah-faedah puasa. Jadi sekarang ni kita membahaskan pula berkaitan hikmah. Hikmah ni orang panggil bukanlah syarat kepada sahnya puasa, tidak. Bahkan kalau hikmah ni tak tahu tak apa. Sebab hikmah ni boleh didapati kalau benda tersebut ibadat yang dilakukan ataupun pensyariatan sesuatu itu berbentuk amrun ta'akuli. Amrun ta'akuli ni makna benda tersebut boleh difikir oleh akal. Adapun kalau benda tersebut amrun ta'abudi, benda yang hanya semata-mata kita turut dan patuh, tu tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikirlah. Sebab apa sembahyang fardu 5 waktu? Tu tak boleh nak fikir tu. Sebab apa sembahyang waktu 5 waktu, kenapa tak 10 waktu ke 15 waktu ke? Tu tak tahu tu. Kenapa sembahyang, kenapa puasa itu wajib bulan Ramadan? Kenapa tak Rabiul Awal ke bulan Zulhijjah ke? Tu benda amrun ta'abudi. Cuma sekarang dia nak bahas apa faedah puasa. Hikmah puasa dan faedah puasa. Okey, kata dia, yang bagi lil muslimi ay ya'lama qabla kulli syai'in anna Allah Ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Dia buat mukadimah dululah sebelum nak tahu ni. Dia kata yang bagi siogianya lil muslimi jar majrur, bagi orang yang Islam, ay ya'lama, bahawa mengetahui ia muslim. Takwil masdar jadi fa'il yang bagi, ay ilmuhu, ilmul muslim. Tahunya orang Islam itu qabla kulli syai'in, sebelum daripada setiap sesuatu. Kulli mudhafu ilaih wa huwa mudhaf, syai'in mudhafu ilaih. Mana siogianya bagi orang Islam itu mengetahui sebelum apa-apa sesuatu, apa-apa benda mesti kena tahu. Kata apa? Annallaha, tu maf'ulun bih bagi ya'lamu, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu isim anna, ta'ala fi mahalli nasbin hal bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala khabar inna, khabar anna, ghaniyun, maha kaya ya Allah, 'anil 'alamina, daripada sekalian alam. Ghaniyun, kaya, kalau dalam bab ilmu akidah, kaya dengan makna tidak berhajatlah. Mana apa-apa di kalangan alam ni masih wallah, benda yang selain Allah,
Allah terkaya, yakni Allah tak berhajat walau apa jua sekalipun daripada alam ni. Wa ibaduhu wa istinaf, dan bermula hamba-hambanya, ibad. Jamak taksir bagi abdun. Abdun, abdani, ibadun. Dan bermula hamba-hambanya, hamba-hamba Allah itu jami'an keseluruhannya, tu taukid. Hum ialah dhamiru faslin, al-fuqara'u khabar. Ialah al-fuqara'u. Al-fuqara' tu jamak bagi al-faqir. Al-faqiru al-fuqara', al-faqiru al-faqirani al-fuqara'u. Jadi dia kata semua hamba-hamba Allah Ta'ala tu adalah orang-orang yang berhajat ilaihi ilallah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jar majrur. Apa maksud fuqara? Mana Allah Ta'ala sebut antumul fuqara'u ilallah, kamu semua ini orang-orang yang berhajat kepada Allah, tak boleh terlepas daripada Allah walaupun satu benda sekalipun. Sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda tidak boleh terlepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah Ta'ala tahu, semua Allah Ta'ala kehendak, semua Allah Ta'ala yang buat. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhu ta'atun. Ini main akidah sikit mukadimah dulu. Maka bermula dia Allah Subhanahu, ay subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu khabar la tanfa'uhu ta'atun. Tidak boleh memberi manfaat akan dia, akan Allah, oleh ta'at, iaitu ta'at daripada makhluk. Seseorang itu sembahyang, seseorang itu berpuasa, seseorang itu baca Al-Quran dan sebagainya, tidak beri manfaat kepada Allah sikit pun. Tak beri manfaat. Cuma maslahah boleh balik kepada makhluk. Manfaat Allah Ta'ala ambil manfaat daripada ketaatan kita. Makin besar Tuhan kau, makin besar kedudukan Tuhan kau, makin hebat Tuhan kau, tak. Kama la, seperti mana la tadurruhu ma'siyatun, seperti mana tidak memudaratkan ia kan Allah, maf'ulun bih fa'il, maksiyatun, oleh satu maksiat. Maksiat, seseorang berzina, seseorang mencuri, seseorang tidak sembahyang, seseorang bahkan tidak berpuasa Ramadan dan sebagainya, tidak ada mudarat pada Allah Ta'ala. Sedikit pun tidak mencacatkan kedudukan martabat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun tidak mencela ataupun mengurangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kewujudan, kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlaq, tanpa dikaitkan dengan mana-mana sesuatu. Fal hikmatu fi ta'ati, maka bermula hikmah, mubtada, fi ta'ati, ay al hikmatu as-sabitatu fi ta'ati, bermula hikmah yang sabitlah ia hikmah itu ke dalam taat. Al hikmatu mubtada, ta'alluq suatu mahzuf, sifat bagi hikmah, ataupun atas madhab Sibawai, ta'alluq satu mahzuf, hal bagi hikmah, ay hala kaunil hikmati sabitatan fi ta'ati, bermula hikmah pada taat itu, aidatul khabar, ialah kembali ia hikmah itu ila maslahati, aid kepada ila, ta'alluq pada ila muta'alliq, aidatul muta'allaq, kembali ila maslahatil mukallafina, kepada maslahah kebaikan orang-orang yang diberikan tanggungjawab taklif, anfusihim, taukid bagi al-mukallafin, diri mereka mukallafin. Him tu mudhaf ilaih lah. Jadi hikmah di kita buat taat, puasanya, baca Qurannya, doanya, haji umrahnya, di majlis ilmunya, tu semua kembali kepada kebaikan diri mukallaf itu. Allah Ta'ala mukallif, kita mukallaf. Pemberian mukallif kepada mukallaf taklif, itu memberatkan sesuatu. Suatu mana? Hukum. Sama ada suruh taat ataupun suruh suruh buat ataupun suruh larang. Bila suruh larang, maka kita ditegah untuk sentuh. Suruh buat, maka kita ditekan dan diasok untuk buat. Sama ada wajib ataupun sunat, sama ada haram ataupun makruh. Cuma makruh dengan sunat tekanannya tidak jazam. Okey. Kata dia walam yusyarri'ul Islam. Tu majzum lah. Bila nak wasal dia bagi bawah kerana litakhfif, kerana nak meringankan. Syarra'a yusyarri'u tasyri'. Tidak mensyariatkan oleh Islam, maf'ulun bih, syai'an, akan sesuatu. Illa li hikmatin, melainkan pasti ada hikmah.
Cuma hikmah tersebut kita tahu ke tak tahu? Ada kadang-kadang hikmah tersebut amrun ta'aquliyun, benda yang kita boleh fikir. Contohnya Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala sebut, orang perempuan haid tidak boleh berpuasa. Kenapa tidak boleh berpuasa? Bahkan kalau dia berpuasa, hukum dia haram. Kerana puasa itu melemahkan tubuh badan kita. Sebagai ujian untuk kita. Kemudian perempuan bila haid pula, dia melemahkan juga tubuh badan dia. Jadi, ada dua kelemahan di situ yang perlu ditanggung oleh seorang perempuan jikalau dia puasa ketika haid. Iaitu lemah ketika berpuasa, lemah ketika mana datang haid. Maka agama Islam tidak memayahkan umat dia. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan para wanita untuk berpuasa pada bulan Ramadan ataupun puasa selain Ramadan yang dalam keadaan dia haid. Walaupun puasa sunat sekalipun. Walaupun dia rasa mampu sekalipun, ikutlah lagu manapun, gulinglah lagu manapun, haram tetap haram. Itu larangan Allah SWT. Sebab itu kata Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullah dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin, orang perempuan yang bila bulan Ramadan ataupun mana-mana lah, orang perempuan khususnya bulan Ramadan yang mesti wajib puasa, tiba-tiba dia haid. Maka dia kalau dia niat, aku tak puasa kerana menurut perintah Allah, maka dia dapat pahala. Kerana dia menurut perintah Allah dengan tidak berpuasa. Orang yang tidak haid menurut perintah Allah dengan berpuasa. Tetapi kalau dia niat, kalau aku tak haid ni aku puasa dah. Dia niat begitu. Kalau dia niat begitu, tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Sebab apa tidak ada pahala? Kerana orang perempuan haid tidak ada keahlian untuk buat ibadat. Dia berbeza dengan orang sakit. Orang sakit tak boleh pergi masjid, tak boleh semayang pergi masjid contohnya. Lepas tu dia pun niat dalam hati, kalaulah aku ni tak sakit, aku pergi dah masjid. Maka ketika itu kalau dia niat begitu, dia ada pahala. Sebab apa pula? Sebab orang sakit ada keahlian untuk semayang. Bahkan boleh semayang di masjid. Cuma dia tak mampu nak pergi masjid sebab sakit. Maka dia niat begitu, dapat pahala. Tu beza antara orang sakit dengan orang haid. Orang haid tidak ada keahlian untuk untuk berpuasa, tetapi orang sakit ada keahlian untuk puasa dan juga sembahyang. Cuma dia tidak mampu ketika tu. Maka dia niat begitu. Maka dapat pahala berjemaah sembahyang. Okey, kemudian dia kata, tak dapat tidak mesti ada hikmah. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Itu dia kata. Alimaha, telah mengetahuilah akan ia maf'ul bih, akan hikmah itu. Man alimaha fa'il, oleh orang yang mengetahui ia man, akan ia akan apa? Akan hikmah tersebut. Hikmah tersebut sama ada mengetahuilah oleh orang yang tahu, wa jahilaha man jahilaha, dan menjahilah dan tidak mengetahuilah akan dia akan hikmah oleh orang yang tidak mengetahuinya hikmah. Orang tak tahu pun ada, orang yang tahu pun ada. Yang pastinya setiap Islam mensyariatkan sesuatu pasti ada hikmah dia. Tetapi bukan bermaksud kalau tak tahu hikmah tu jadi dosa ke apa, maka dia kata la yushtaratu ayyakuna al-ibadu ala ilmin biha ay bil hikmah. Ayyakuna ta'wil masdar jadi nak fa'il yushtaratu ay kaunul ibadi ala ilmin ay sabitan, ala ta'alluq suatu mahzuf khabar bagi yakun, ay sabitan yang sabit, ala ilmin ata ilmu biha ay bil hikmah. Tidak disyaratkan bahawa hamba-hamba tersebut tahu hikmah tersebut. Tak syarat. Tak syarat dari sudut apa? Dari sudut sah puasa. Kalau tahu, tambah ilmu. Itu saja. Wa kama la takhlu af'alullahi ta'ala min hikmatin fima khuliqa, la takhlu ahkamuhu subhanahu wa ta'ala min hikmatin fima syuri'a. Seperti mana la takhlu, tidak sunyilah fa'il. Af'alullahi, Allahi mudhafu ilaih, af'alu fa'il. Tidak sunyilah oleh perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala fi mahali nasbin hal. Min hikmatin, daripada satu hikmah. Fima khuliqa, pada barang yang diciptakan dia kan barang. Dhamir mustatir huwa, naik fa'il kembali kepada ma. Tak sunyi tak perbuatan Allah daripada hikmah terhadap setiap ciptaannya? Ada. Tak sunyi. Babi ke, lalat ke, anjing ke, ada hikmah dia. Sama ada kita tahu atau tak tahu ya. Seperti itulah la takhlu ahkamuhu subhanahu wa ta'ala
min hikmatin fima syuri'ah. Maka tidak sunyilah juga oleh hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ahkamu fa'il takhluhu mudhaf ilaih. Min hikmatin, daripada satu hikmah jar majrur fima syuri'ah, pada barang yang disyariatkan dia, kan barang. Dhamir mustatir huwa naib fa'il kembali kepada ma. Ma tu ma mausuliah, syuri'ah silah dia. Aid dia pada dhamir mustatir. Jadi pada perbuatan Allah yang Allah lakukan di atas dunia ni, dan pada hukum-hukum yang ditetapkan Allah di atas dunia ke atas kita dan jin, maka semuanya itu pasti ada hikmah dia. Fahuwa hakimun fi khalqihi fi khalqillah. Maka bermula dia Allah mubtada, khabar hakimun, maha bijaksana, fi khalqihi, pada penciptaannya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, idhafah masdar kepada fa'il. Hakimun khabar kedua, lagi pula maha bijaksana, fi amrihi, pada urusannya, urusan Allah Subhanahu wa taala. La yakhluqu syai'an batilan wala yashra'u wala yusyari'u, boleh tak? Wala yusyari'u syai'an abathan. Kalau kita baca yusyari'u tadi tu fi ma fi ma syurra'a itu syarra'a fi ma syurri'a, jadi gitu fi ma syurri'a. Okey. La yakhluqu syai'an. Keluar. La yakhluqu syai'an. Keluar iliyah suhra. La yakhluqu syai'an, ay la yakhluqu Allahu syai'an batilan. Tidak menciptalah fa'il oleh Allah, dhamir mustatir kembali pada Allah. Syai'an maf'ulun bi, akan sesuatu sifat batilan, yang batil. Allah Ta'ala tidak akan mencipta sesuatu yang batil, yang salah, yang sesat. Tak. Bukan maksudnya Allah Ta'ala. Bukan maksudnya Allah Ta'ala tidak mencipta benda jahat pula. Orang tak faham itu. La yakhluqu syai'an batilan. Tidak menciptakan oleh Allah akan sesuatu pun yang batil, yang ada masalah. Mana? Bahkan semua yang Allah Ta'ala cipta tu, semuanya hakun, ada hikmahnya. Tu maksud dia. Bukan mana Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala buat sesuatu tu tak ada hikmah langsung. Tu batil. Tak, tak gitu. Bahkan semuanya ada hikmahnya. Semuanya haqqan, syai'an haqqan. Tu. Wala yusyarri'u syai'an abathan, dan tidak mensyariatkanlah oleh Allah akan maf'ul bi sesuatu abathan, yang sia-sia. Sifat bagi syai'an. Sia-sia tak ada. Allah Ta'ala cipta lalat, nyamuk, binatang kecil-kecil, serangga, cicak ke apa ke. Semua tu ada hikmah dia. Walaupun nampak macam jahat benda tu, tapi benda tu ada hikmah kenapa berlaku begitu. Tu wa mimma la syakka fihi. Baru dia masuk hikmah dan faedah puasa. Tu. Yang muqaddimah tu. Wa mimma la syakka fihi anna lis-siyami hukman. Wa mimma, dan sebahagian daripada barang yang tidak ada sama sekali syak padanya pada barang. Fihi balik kepada ma, ta'alluq suatu mahzuf, khabar la linafil jinsi, syakka tu isim la linafil jinsi. Sebahagian daripada barang, mimma tu mili tab'id. Sebahagian daripada barang yang tidak ada syak sama sekali padanya pada barang itu, anna lis-siyami hukman wa fawaida kathiratan. Bahawa hanya bagi puasa itu, lis-siyami jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam anna. Hukman tu isim anna muakhar, wa fawaida ataf pada hukman, kathiratan sifat bagi fawaida. Hikaman bukan hukman, silap. Hikaman jamak taksir bagi hikmah. Bahawasanya bagi puasa itu ada hikmah dan faedah yang cukup banyak. Tu qad yattali'ul ibadu ala ba'dha ala ba'di al-hikam wal fawaid. Itu sifat lagi bagi fawaid. Sebab al-jumlatu ba'da nakirah sifatun. Yang kadang-kadang yattali'ul ibadu, boleh memerhatilah fa'il oleh hamba-hamba itu, fa'il ala ba'di jar majrurha mudhaf ilaih, atas sebahagiannya sebahagian berhikmah. Kadang-kadang ada hamba yang boleh juga, boleh nampak. Wa yabqal kathiru minha khafiyan alaihim, tetapi kekalah oleh banyak daripada fawaid itu khafiyan, dalam keadaan tersembunyi.
Khafiyan hal bagi kathir. Hal keadaan banyak tu tersembunyi alaihim alal ibadi. Jar majrur. Atas hamba-hamba tersebut. Tapi kebanyakannya Allah Ta'ala sembunyikan hikmahnya. Tak perlu tahu pun tak apa. Tu kadang-kadang boleh dikaji sehingga dapat diketahui hikmahnya. Sama ada dikaji oleh para ulama, para ilmuwan agama ataupun selain daripada agama. Okey. Qala wa min fawaidis siyami. Min litab'id. Dan sebahagian daripada faedah-faedah puasa, sebahagian daripada faedah-faedah puasa itu annahu min fawaidi jar majrur as-siyami mudhaf ilaih. Annahu tazkiyatun li nafsis shaim dan sebagainya itu takwil masdar jadi mubtada muakhar min ta'alluq suatu mazhuf khabar muqaddam. Annahu bahwasanya puasa itu khabar anna. Tazkiyatun ialah menyucikan li nafsis shaimi bagi diri jiwa orang yang berpuasa. Nafsu diri jiwa orang berpuasa. Tazkiyatun untuk menyucikan jiwa orang berpuasa. Wa tadribuha ataf pada tazkiyah dan untuk melatihkan diri orang yang berpuasa itu ala kamalil ubudiyati. Tadrib ta'alluq pada ala atas sempurnanya ubudiyati kehambaan lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Supaya puasa ni dapat menyucikan jiwa orang yang berpuasa tu dan juga melatih dia untuk menjadi hamba yang kepada Allah Ta'ala yang sempurna. Hamba Allah Ta'ala yang sempurna. Sebab bila berpuasa ni, dia banyak ibadat. Sepatutnya lah. Dia tidak makan, tidak minum. Dia tahan apa yang halal bagi dia. Tu. Fal insanu yastati'u ayyakula wa yashraba wa yubashira zawjatahu wa lam ya'lam bidzalika ahadun lakinnahu taraka dzalika liwajhillahi wahdah. Kata dia, fal insanu, maka bermula manusia itu mubtada. Khabar yastati'u, mampu ia manusia ayyakula ta'wil masdar jadi maf'ul bih yastati'a. Ai aklahu, makan ia insan ataf wa yashrabu wa yashraba ataf yakula. Dan minum ia insan wa yubashira dan bersentuh kulit ia insan akan maf'ul bih zaujatahu, zaujatal insan akan isterinya. Yubashira zaujatahu ni rujuk pada kinayah pada jima' lah. Boleh je orang tersebut nak makan boleh, nak minum boleh, setubuh boleh. Walam hal keadaan lam ya'lam bidzalika ahadun. Dalam keadaan tidak sama sekali mengetahuilah demikian. Dengan demikian itu demikian aklihi wa syurbihi wa mubasharati zaujatihi itu ahadun fa'in. Oleh seorang pun tak akan tahu. Kalau kita buat duduk seorang-seorang dalam rumah minum bukan makan tak tahu pun. Tetapinya insan itu khabar lakinna taraka dzalika ay taraka al insanu dzalika al-akla wasyurba wa mubasharata zaujatihi itu meninggalkan demikian makan minum dan berjima' tu liwajhillahi wahdah ay lidzatillahi wahdah ay munfaridan hal bagi Allah kerana zat Allah Subhanahu wa taala semata-mata sebab tu dia boleh tinggal. Kalau ikut sekarang dalam bilik masing-masing. Boleh tak makan? Boleh dalam keadaan mak pak tak tahu. Dalam keadaan jiran tak tahu. Beli makanan yang tak berbau, kita pun makan. Boleh. Tapi kita tak buat begitu. Kita tahu kata sedang puasa ni, puasa Ramadan pula tu. Maka kita tinggal puasa. Tinggal puasa pula. Tinggal makan, tinggal minum. Tinggal benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Hanya semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita duduk seorang-seorang, kita mampu sebenarnya nak makan, tapi kita tak makan. Kita puasa lillahi ta'ala. Tak ada siapa pun boleh tahu. Dan puasa ni antara ibadat yang paling tersembunyi, yang tak akan boleh orang tahu, melainkan kita bagi tahu orang. Kalau sembahyang boleh zahir, kita sembahyang orang tahu, dia tengah sembahyang. Haji umrah lagi zahir, pakai ihram kali, memang tahu dah kawan ni pergi haji umrah. Zakat kita kena bayar ke pusat zakat, orang tahu kita bayar zakat. Tapi puasa tak ada. Puasa tak perlu kita tunjuk ke orang pun kita boleh buat ibadat tersebut. Dan tak membabitkan orang lain pun. Tu. Jadi puasa lah paling payah nak riak sepatutnya. Okay? Habis. Kemudian lakinnahu wa fi hadha jaa al-hadithu. Wa fi hadha al-madhkur dan pada ini yang tersebut ni jaa al-hadithu telah datang fa'il oleh satu hadis.
Walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis saimi atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih. Ini hadis riwayat Imam Malik, riwayat Ahmad, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Walladhi nafsi biyadihi, walladhi, dan demi yang diriku berada di tangannya, di tangan Allah. Ini dia panggil cara sumpah orang Arab. Bukan tangan Allah sungguh ni, nak kata demi Tuhan je. La khulufu famis saimi, la khulufu famis saimi atyabu, busuknya mulut orang berpuasa itu atyabu, terlebih wangi, indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, min rihil miski, daripada bau kasturi. Sebab tu ada perbahasan gosok gigi selepas zuhur, selepas zawal, berlaku khilaf, pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i makruh. Tu begitu juga pakai minyak wangi dan sebagainya. Yatruku ta'amahu, meninggallah ia saim, orang yang berpuasa tu, maf'ulu bih, ta'amahu, ta'amas saim, akan makanan orang yang berpuasa. Wa syarabahu wa syarabas saim, dan juga minuman orang yang berpuasa. Okey, khuluf tu makna gini. Khuluf tu bahasa Arab tu, khuluf tu ialah apa tu tarku raihatil fami bisababi tarkit ta'ami athna as-sawmi. Tarku raihatil fami, tinggal bau mulut, bisababi tarkit ta'am, dengan sebab tidak makan, athna as-sawm, ketika berpuasa. Tu dia main busuk je. Tinggal bau busuk, mana berbau busuk lah mulut tu bila tak makan. Wa syahwatahu, ataf lagi pada ta'amahu, dan dia meninggalkan akan syahwatnya, syahwat orang yang berpuasa, min ajli, kerana aku, as-siyamu li, maka bermula puasa itu, ai sabitun khabar, sabit ia li bagi aku, wa ana ajzi bihi, ai biha bisyam, dan bermula aku itu khabar, ajzi, memberi ganjaran oleh aku, bihi, dengan dia, dengan puasa tersebut. Tak ada hak atas Allah Ta'ala, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku nak bagi berapa. Wathani, dan bermula yang kedua pula. Fawaid ai. Okey, al-amru tsani, bermula perkara yang kedua. Anna siyama wiqayatun min ittiba'il hawa, bahwasanya puasa itu, jumlah tu khabar atsani lah. Bahwasanya puasa itu, as-siyama isim anna, wiqayatun khabar anna, menjadi pendinding, penjaga, min ittiba'il hawa, daripada mengikuti akan hawa nafsu, idhafat masdar kepada maf'ul, min ittiba'i jar majrur, al hawa mudhaf ilaih, hawa nafsu yang jahat. Wa sababun lil ifati ataf wiqayah, dan sebab bagi iffah, menjaga diri. Kalau iffah ni asalnya menjaga diri daripada dosa secara umum, ataupun menjaga diri daripada perkara yang membabitkan kemaluan, iaitu zina dan sebagainya. Iffah. Wa ta'widun, atah lagi, dan ta'widun, ta'wid dengan mana tadrib, melatih juga, ala sabri, atas sabar. Tu tiga sekaligus ni. Siam tu dapat menjaga seseorang daripada mengikuti hawa nafsu, dapat menjadi sebab kepada iffah, dapat keselamatan dari sudut tidak buat maksiat, dan juga berlatih untuk sabar, tak makan daripada awal sampai habis, tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada awal subuh sampai maghrib. Wa halid dinu illa sabrun ala ta'ati wa sabrun ala maksiyati. Adakah agama itu halid dinu illa sabrun ala ta'ati wa sabrun ala maksiyati. Adakah agama yang selain daripada sabar atas taat dan sabar atas daripada maksiat? Payah tu nak terjemah tu. Maknanya apa? Adakah agama yang mana ibadat, satu-satu ibadat tu dia sabar dua benda, sabar atas taat, sabar atas maksiat dalam masa yang sama? Tanda tanya. Tak ada, kecuali puasa, dan dalam Islam saja. Wasiyamu yatamathalu fihi, ay fi siyam as-sabrani. Bermula puasa itu khabar, yatamathalu ay yatasawwaru, tergambarlah, fihi padanya pada siam tu, fa'il as-sabrani, oleh dua sabar. Sabrun 'alal maksiati wa sabrun 'alat ta'ah. Ketika berpuasa, kita sabar atas taat, tak makan, tak minum. Sabar atas maksiat, tidak buat benda-benda yang haram sebaik mungkin. Kalau buat benda haram, batal pahala puasa.
Kalau buat benda makruh, kurang pahala puasa. Tu. Tamathulan walihadza tamathulu as-sabraini fi as-siyami samman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takdir musyar ilahi lah. Hadza tamathulu as-sabraini fi as-siyami itu sammal Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menamakan fa'il oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maf'ul bih syahra ramadhana, akan puasa Ramadan itu. Maf'ul bih kedua syahras sabri, akan bulan sabar. Sabar apa? Sabar atas taat, sabar atas maksiat. Wa jaa fil hadithi, dan telah datanglah ia dalam hadis oleh saumu syahris sabri, bermula puasa bulan sabar itu. Apa puasa bulan sabar? Puasa Ramadan. Tu isyarat pada saum pada matu syahru as-sabr. Bermula puasa bulan sabar, itu bulan Ramadan. Wa thalathati ayyamin, ataf kepada syahri, dan puasa 3 hari min kulli syahrin, daripada setiap bulan itu. Khabar yudhibna waharas sadri. Menghilangkan ia puasa bulan Ramadan dan 3 hari dalam sebulan tu. Waharas sadri. Wahara tu tengok bawah nombor 1, dia kata wa ma'na waharas sadri ma yahsulu fil qalbi minal kudurati wal qaswati. Barang yang terhasil ia barang dalam hati, barang tu minal kudurati, daripada perkara-perkara keruh, wal qaswati, dan jahatlah kita kata. Mana? Benda-benda yang jahat dalam hati akan terhapus. Ada kata waqilah, sebagai ulama kata al-hiqdu wal ghaidh, iaitu dengki dan juga amarah, kemarahan. Tu kata dalam kitab Syarah Sunan An-Nasa'i. Tu makna waharas sadr. Okey. Wahara sallallahu alaihi wasallam, seperti mana mengambil kiralah fa'il oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu junnatun, bermula puasa itu khabar, ialah perisai. Puasa itu adalah perisai. Begitu juga puasa itu begitu juga puasa itu syahrus sabr, bulan untuk sabar, dan puasa itu sendiri ada perisainya. Yaqi sahibahu, menjaga, melindungi ia puasa. Apa maksud junnah? Melindungi ia puasa. Akan maf'ul bi sahibahu, akan pemilik puasa. Ini orang yang berpuasa tu. Maf'ul bi kedua, akan barang yu'adhihi, yang menyakiti ia barang. Akan sahibis saum minasyahawati, bayar bagi daripada syahwat yang jahat. Mana orang yang berpuasa ni dapat melindungi dirinya itu daripada benda yang menyakitinya. Apa benda yang menyakitinya itu? Syahwat dia. Tapi benda syahwat ni benda tak menyakiti, tapi nampak seronok. Menyakiti dari sebab apa? Akan datang di akhirat nanti. Allah Ta'ala kalau tidak ampun, dia akan menyakiti kita dengan masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa yang kita ada. Maka puasa dapat melindung kita daripada itu. Sepatutnya kita usaha sebaik mungkin elok benda haram, elok benda makruh, elok benda halal. Ketika mana puasa, sebab halal pun tak boleh makan ketika tu, tak boleh buat ketika tu. Makan, minum, muntah dengan sengaja, masuk suatu ke dalam kubur dan lubur dan sebagainya, itu semua membatalkan puasa belaka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tu dalam kitab Tuhfatul Ahwazi dia kata. Wa qala Tuhfatul Ahwazi ialah syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, musian, hal bagi Nabi, hal keadaan Nabi itu memberi wasiat, maf'ulun bih syababam ummatihi, maf'ulun bih bagi musian, bagi umatnya, umat Nabi yang muda, pemuda umat Nabi SAW, diberi wasiat gini dalam bab kahwin. Ya ma'asyara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Tu hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Dia kata ya ma'asyara syabab, wahai sekalian syabab. Ya ma'asyara munada wa huwa mudhaf, asy-syababi mudhaf ilaih.
Man istata'a, barang siapa. Man syartiyah. Mampu ia barang siapa minkum daripada kalian asyabab, alba'ata, ada kemampuan untuk nafkah, belanja, falyatazawwaj, alam amar, maka hendak berkahwinlah ia oleh syabab tadi. Wa man lam yastati', maka barang siapa yang tidak mampu sama sekali, ia barang siapa tu, yakni akan alba'ata maf'ul bih mahzuf, fa alaihi, maka mestilah atasnya, atas orang tu, bisaum, dengan puasa, fa innahu, maka sesungguhnya puasa, lahu, baginya, bagi man tu, wijaun, ada perisai. Tu wijaun tu khabar inna, lahu, okey, lahu jar majrur. Jadi perisai juga. Jadi banyak perisai ni. Hari Nabi yang pertama tadi dia kata apa? Puasa bulan Ramadan dan 3 hari dalam sebulan itu dapat membuang sifat-sifat yang keji dalam hati. Bahkan sebagian ulama kata dengki dan amarah, kemarahan. Dan ada hadis pula yang mengatakan siam itu pula junnah, perisai, iaitu dapat menjaga orang yang berpuasa tu daripada syahwat. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa untuk berkahwin. Kalau tak mampu kahwin, puasa juga. Karena dia itu akan jadi perisai. Kata Syekh Mahalli rahimahullahu ta'ala, dah kalau tak mampu juga, puasa-puasa pun tak jadi apa, maka kata musannif, kata Syekh Mahalli dalam kitab Kanzur Raghibin ala minhajut talibin, kahwinlah. Rezeki itu serah ke Tuhan. Dia kata dia, tawakal rezeki, tawakal ke Tuhan, tak lagi juga. Tu Wathalithu ay wal amru thalithu, bermula perkara yang ketiga. Anna siyama, jumlah tu jadi khabar al-thalith, ataupun al-thalith tu sifat bagi suatu yang mahzuf, mubtada, ay al-amru thalith. Anna siyam, jumlah tu khabar bagi al-amru yang mahzuf. As-siyama isim anna, bahwasanya puasa itu yaksibu sihatan lil abdani, membawa ia puasa itu akan sihat bagi tubuh badan, bagi badan-badan. Yaksibu ni asal berusaha, mendapat, mana memperoleh lah. Puasa itu memperolehkan ia puasa akan kesihatan pada badan-badan. Wa wiqayatan, ataf sihatan, dan juga mampu menjaga laha baginya, bagi abdan, bagi badan-badan tu, minal amradi. Wiqayah ta'aluk min, daripada segala penyakit. Jamak taksir bagi marad. Maradani amrad. Penyakit apa? Penyakit zahir. Penyakit batin tadi dah. Ini sihat tu badan pada zahir. Bahkan ada kita dulu masa kita sekolah menengah, waktu kita pergi popular kat Penang, Komtar tu, ada satu buku 70 kelebihan puasa Daud. 70 kelebihan. Kita tak dah beli. Cetakan tu cetakan Telaga Biru. Tak tahulah sekarang cetak kedak ni. Teringin juga nak baca tu. 70 kelebihan, tak silap Telaga Biru 70 kelebihan puasa Daud dari sudut perspektif perubatan. Dahsyat tu. Kalau tahu tu, pakat puasa belakang puasa Daud. Puasa Daud sehari buka, sehari tutup. Sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Masya-Allah. Lianna akthara ma ya'tari al-abdanu, ma ya'tari al-abdana, itu minal asqami. Kerana bahwasanya kebanyakan barang, ya'tari bermakna yusib, yang menimpalah ia barang, akan al-abdana, akan badan-badan itu, maf'ul bih minal asqami, badan apa, bayang bagi ma, daripada asqam, iaitu amrad, penyakit-penyakit itu, innama hanya sonya, jumlah tu jadi khabar di anna. Huwa, bermula dia, mubtada, bermula dia aktsaru ma ya'taril abdan lil asqam tu, bisa babi aisabitun, sabit ia bisa babil fudulati, dengan sebab fudulat ni makna bahagian lebihan-lebihan, lemak-lemak ke apa ke, dia asal fudulat ni lebihan-lebihan lah. Contoh kalau badan kita ni, antara fudulatnya air kecingnya, air maninya, air madhinya, air liur, tu dipanggil fudulat. Ni fudulat dalam bab makanan lah, benda-benda tak baik dalam makanan tu. Wa kathratul imtila, wa kathrati ataf, wa kathratil imtila'i, dan penuh dan banyak imtila ni isi, banyak penuh isi kat perut. Imtala ayam tadi imtilaan, isi dalam perut banyak sangat, menyebabkan banyak penyakit, maka puasa dapat mencegahnya.
Tapi buka puasa pun, balas gitu. Tak jadi apa. Dia buka puasa, buka kurma dulu. Minum ayak, mayang dulu. Lepas tu, lepas maghrib, makan. Kena ajak keluarga aku tu. Wahai ketua-ketua keluarga sekalian. Yang bakal menjadi suami ataupun suami. Ajak keluarga supaya dia tu makan lepas maghrib. Buka dengan kurma, minum ayak, mayang maghrib berjemaah. Sebab kalau makan di rumah tu, tak mayang dah jemaah masjid. Kalau bagi laki-laki. Kalau perempuan tak apa. Memang dia punya apa nama tu, dia punya ibadat rumah ya. Dapat afdal lagi daripada masjid. Dia pi duduk rumah mayang lebih afdal daripada masjid perempuan ni. Dia pi masjid tak afdal dah bagi dia. Lagu mana? Perempuan special dah. Beza dengan lelaki terlepas mayang jemaah masjid. Sebab buka puasa rumah. Begitu juga kalau masjid surau-surau ke, kena tukar perspektif sikit. Azannya makan kurma dulu, makan air dulu ataupun kuih-kuih manis tu, bayar maghrib, lepas tu baru tiba. Itu ajar gitu. Tukarlah sikit benda yang sudah beradat tu. 5 hari makan buka puasa, Allah pumpang apa tu. Kebuluk. Puasa 12 jam yang ada negara yang 20 jam puasa. 22 jam pun ada. Negara mana tu yang paling banyak kali? 22 jam. Bayang kan? Gila tak gila tu? Kama syahida bidzalika al-madhkur min kauni akthari ma ya'tari al-abdan min al-saqam innama huwa sampai habis tu al-atibba'u oleh para doktor. Para doktor pun menyaksikan demikian. Makan banyak ni ada masalah. Tu wa qad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qala, dan sesungguhnya telah benarlah fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qala, bagi apa yang telah berkatalah ia ya Nabi SAW, sumu tasihhu, wasalah oleh kalian, niscaya sihatlah oleh kalian. Tadi silap baca tadi bukan Tabrani, hak ni bukan Tabrani. Hak tadi fa innahu lahu wija' tu hadis riwayat muttafaqun alaih, Imam Bukhari Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Silap ini bukan Tabrani. Wasalah oleh kamu, niscaya sihatlah oleh engkau. Betul tak? Betul. Kana ya'rifu, adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar kana ya'rifu, mengetahui ia Nabi, maf'ulun bih, haqiqata ma yaqulu, hakikat barang yang berkata ia Nabi, yakni yaqulu ay yaquluhu. Tu balik pada ma mausuliyah. Ia mahdhuf. Bahkan idrab intiqali, kana adalah ia Nabi SAW, khabar alimahu sabiqan, mengetahui ia Nabi akan ma yaqul tu sabiqan, pada waktu dulu, ai fi sabiq. Lima yaqulu, bagi apa yang berkata ia Nabi akan ia. Mana Nabi SAW tahu dah tu yang dia cakap tu. Dan Nabi SAW cakap tu dia tahu dah hakikat apa dia cakap. Mana kalau puasa ni sihat. Tu. Wa hunaka, dan di sana juga hikmatun ijtima'iyatun lisyam, ada satu hikmah yang bersifat himpun bagi puasa. Khususan khususan maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf, siyam Ramadan ay fi siyam Ramadan, mansub bi nazil khafid, ketika dalam bulan puasa Ramadan. Ada hikmah yang terhimpun pada puasa, khususnya pada bulan Ramadan. Annahu, bahwasanya yafridul ju'a ijbariyan. Yafridu bermakna alzama, mana seolah-olah mengenalah, mewajibkan ia puasa tu akan al-ju'a, akan lapar, mesti lapar. Alzamahu, lapar. Ijbariyan ay hala kaunil ju'i ijbariyan, hal bagi ju', hal keadaan lapar tu dalam keadaan terpaksa, ijbar, bukannya ikhtiar. Memang terpaksa. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Tak ada beza. La farqa, ay la farqa thabitun, farqa isim la linafil jinsi, sabitun khabar linafil jinsi, baina ghaniyin qadirin, dan antara orang kaya yang mampu, au faqirin mahrumin, ataupun orang fakir yang mahrum sifat. Yang mahrum ni ay la yastati'ul wusul ila ma yuriduhu wa yashtahihi. Itu maksud mahrum. La yastati'ul wusula, tidak mampu seseorang tu untuk menyampaikan ila ma yuriduhu, kepada apa yang dikehendak, wa ma yashtahihi, dan apa yang dia teringin. Mana orang fakir yang susah lah. Tu sama ada orang
orang kaya yang mampu ke, orang fakir yang tak mampu ke, sama-sama la farqa mimma yuaddi, daripada barang yuaddi yang membawalah ia barang ilal musawati, kepada persamaan, al ilzamiyati ay al mansubati ilal ilzamiyah, sifat bagi musawah, persamaan yang dibangsakan kepada mesti, fil hirmani fil hirmani wal ju'i, dari sudut pengharamannya. Hirman ni pengharaman apa? Pengharaman dari sudut yang asal lah, puasa, makan, minum, tak boleh masuk suatu dalam kubur-dubur, jimak dan sebagainya, wal ju', dan juga lapar, dua-dua rasa. Hatta sehingga kan yazra'a, arti panggil mansub bi an mudmarah, sehingga kan yazra'a, menanamlah ia puasa, fi anfusil musirina, pada jiwa-jiwa orang-orang yang mampu, orang yang senang ni, maf'ulun bih, al-ihsasa, akan merasai bi alamil fuqara'i wal masakin, dengan kesakitan ditanggung oleh puak-puak fakir dan miskin. Bi alami jar majrur wa huwa mudhaf, al-fuqara'i mudhaf ilaih, wal masakin ataf. Al-ihsasa maf'ulun bih, fi anfusi jar majrur wa huwa mudhaf, al-musirina mudhaf ilaih. Yazra'u dhamir mustatih huwa fa'il, kembali kepada siang. Dan puasa Ramadan ni pula mampu menanam pada diri orang yang senang ni kesakitan yang dirasai oleh orang fakir dan miskin. Ihsas ni dia masdar, asal pada ahassa yuhissu ihsas, dan asalnya adalah ahsasa yuhsisu ihsas, atau wazan af'ala yuf'ilu if'al. Bila ahsasa, sin dengan sin, dua huruf mithlain, dua huruf yang bersamaan bergabung, maka dimatikan huruf pertama, digabung, dibariskan huruf kedua dan diidghamkan, digabungkan, jadilah ahsa yuhissu ihsas. Wadhalika yad'u ila tarahum, wadhalika al-ihsas bi alamil fuqara wal masakin. Tu musyar ilaih dia. Bermula demikian, merasai dengan kesakitan orang-orang fakir dan miskin tu, yad'u khabar, membawa ia dhalika maf'ulun fa'il, ila at-tarahumi, kepada saling berkasih sayang, wa ta'atufi, saling at-tarahum, saling berkasih sayang, wal ta'atufi, berkasih sayang juga, ataupun berlemah lembut, ataupun mesra, wal muwasati, dan berbelah kasihan, bainahum, antara mereka itu al-musirina wal mu'sirin, orang yang ringan dan orang yang senang, dan mu'sirin, orang yang susah. Tu. Jadi tali peringkat dia sinilah, iaitu puasa sama-sama. Walihada, dan kerana inilah, walihada da'watus siyam ila tarahum wa ta'atuf wal muasah bainahum tu telah datanglah fi ba'dil ahadithi, pada sebahagian hadis-hadis, tasmiyatu fa'il bagi ja'a, penamaan Ramadan itu, penamaan akan Ramadan itu, Ramadana maf'ul bih mamnu' as-sarf, sebagai syahrul muwasati. Telah datanglah pada sebagai hadis-hadis oleh penamaan Ramadan itu sebagai syahrul muwasati, syahrul maf'ul bih tasmiyah. Syahrul muwasati, bulan berbelah kasihan. Dan kita pun saling beri makan satu sama lain untuk berbuka. Tu dapat pahala besar, morehnya buka puasanya, masya-Allah. Tu hikmah puasa sedikit sebanyak dan faedahnya. Kemudian at-taqwa thamaratus siyamil uzma. Takwa itu buah daripada puasa yang besar. Buah yang besar daripada puasa. Takwa itu thamaratus siyam. Mana? Kesan daripada puasa itu ada kesan yang besar, iaitu takwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.